Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah ini untuk sama-sama turut serta dalam program pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan adakan program talk show, insya-Allah, yang akan disampaikan oleh saudara Bob Lokman, Ustaz Ridwan Muhammad Nur. Jadi untuk itu dipersilakan kepada ahli panel untuk tampil ke hadapan. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada malam ini itu program talk show kita akan membincangkan mengenai tajuk seni dan Islam. Jadi untuk itu kita teruskan, mempersilakan pada Ustaz Ridwan Muhammad Nur untuk meneruskan program. Persilakan. Fadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, malah sama-sama kita membuka majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara munkar. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 71. Yang berbahagia tuan pengurusi majlis yang dirahmati oleh Allah, Tuan Nazir dan seluruh jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tidak lupa kepada tetamu kita, sahabat kita, saudara Bob Lokman, Tarama Saudara Abdul Hakim bin Lokman bin Ahmad bin Yusuf Al-Kenali. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita berhimpun pada malam ini setelah kita melepasi bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang syarat dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sirah Nabawiyah. Bulan di mana tuan-tuan sekalian sinonim kepada umat Islam untuk memperingati, untuk mereka menyambut peristiwa Maulid Nabi. Walaupun secara asasnya sambutan-sambutan dalam bentuk seremonial yang kita buat tak disambut pun zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat kanan, zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Dalam rekod sejarah mula disambut di zaman kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Mengapa kerajaan Fatimiyah memulakan sambutan memperingati Maulid Nabi, menghimpunkan rakyat beramai-ramai, berselawat beramai-ramai, disyarahkan, diceritakan tentang perjuangan Nabi, tentang ahli bait, tentang keluarga Nabi, marhalah dakwah Nabi. Yang pertama untuk merapatkan jurang sejarah di antara sirah Nabi dengan umat Islam yang telah semakin jauh. Yang kedua untuk menanam rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta umat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana perasaan kasih, sayang, cinta kepada Nabi merupakan prasyarat keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akun abba ilaih min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya,
daripada anak-anaknya dan seluruh manusia. Di atas asas yang sama, tuan-tuan, kita mengadakan sambutan maulid, memperingati kelahiran Nabi, untuk tanam rasa sayang, kasih, cinta kepada Nabi. Tuan-tuan sekalian, walaupun tak buat tak berdosa, tapi kita buat sebab apa? Nak lahir, nak subuhkan rasa kasih tadi. Ada kesan kepada generasi muda, anak-anak muda. Kalau tak sambut, kita tak syarahkan, tak forumkan, tak showkan, tuan-tuan sekalian, anak muda semakin jauh daripada kenal sirah Nabi, tuan-tuan. Jauh. Saya seminggu dapat 5 buah sekolah masuk untuk ceramah maulid ataupun hari-hari kebesaran Islam. Tanya adik, bilakah Nabi Muhammad dilahirkan? Kamu jawab. Dia jawab tahun 1511, Ustaz. Itu Portugis masuk Melaka, faham? Dia main belasah, ya tuan-tuan sekalian. Tapi kalau tanya apakah minuman kegemaran Sheila Majid, teh ais limau, Ustaz, dia jawab. Dia tahu kalau berarti sebab hiburan, dia tahu sebab apa, tuan-tuan. Ini satu medan yang sangat berpengaruh. Tuan-tuan, kita semakin ramai, kalau boleh kita rapat sikit depan, tuan-tuan, di belakang tu ramai. Saya jangka dia akan melimpah kita sampai keluar. Tuan-tuan rapat sikit ke depan, insya-Allah. Motor parking kereta berjalan semua sekali. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, pada malam ini kita akan berbincang, tuan-tuan sekalian. Saya pun rasa tak fokus sangat kepada seni Islam, tapi kita sebagai intro, sebagai mukadimah nak cerita kepada kita bahawa Islam datang dalam pakej yang lengkap, pakej yang sempurna, tuan-tuan sekalian. Sebab kita ingat balik Rabiul Awal juga berlaku peristiwa kewafatan Nabi. Ingat ayat terakhir yang turun sebelum daripada Nabi kita wafat, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ingat balik, tuan-tuan, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku reda Islam sebagai agama kamu. Tuan-tuan, Islam lengkap, pakej dan sempurna, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau kita bincang bab hiburan, tengok zaman Nabi, macam mana tuan-tuan musuh ketak Islam, mereka guna seni, guna hiburan untuk mereka lawak Islam. Siapa namanya? An-Nadhabi Al-Harith. Siapa An-Nadhabi Al-Harith, tuan-tuan? Seorang artis, seorang penghibur semasa di Mekah. Kerja dia, tuan-tuan, dia akan menghiburkan orang Mekah dengan lirik-lirik menghina Nabi, baik-baik puisi yang menghina Islam, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi suruh seorang sahabat nama dia Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, tuan-tuan sekalian, maka dialah yang mewakili orang beriman dengan syair-syair, lagu-lagu yang indah memuji Islam, memuji perjuangan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ingat balik An-Nadhabi Al-Harith ditawan perang Badar ataupun Yaumul Furqan pada 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Dia akhirnya dipenggal, dipancung oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Itu An-Nadhabi Al-Harith, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, makna zaman Nabi dah ada penghibur dah, tuan sekalian. Ada yang baik, ada yang tidak baik, tuan-tuan sekalian. Termasuk di Madinah, siapakah penghibur kepada Nabi, penghibur kepada orang beriman? Tuan-tuan mungkin ingat nama dia Abdullah bin Abi Rawahah. Yang hebatnya, tuan-tuan, dia bukan sekadar menghiburkan orang beriman, tetapi perjuangan Islam yang hebat. Yang akhirnya mati syahid di medan perang Mu'tah, menjadi panglima Islam nombor 3 selepas syahidnya anak angkat Nabi, panglima perang yang bernama Zaid bin Harithah, diganti oleh Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi yang mulia. Dia panglima ketiga. Tuan-tuan bayang, nak pegang panjang Islam, nak perang tu, bersyair lagi, hiburkan lagi hati orang beriman, tak apa, angkat, naikkan moral untuk berjuang, stamina untuk berjuang, akhir dia mati syahid, tuan sekalian. Maknanya Islam bukan kata total kita tolak hiburan, ada ruang diberikan kepada orang beriman untuk berhibur, ada batasan. Nanti pusingan kedua nanti saya cerita apa sejarah ulama-ulama Nusantara, mereka infiltrate, mereka masuk dalam ruang seni dan budaya ini untuk menyampaikan dakwah Islam, tuan-tuan sekalian. Jadi kita ada talk show, tuan-tuan sekalian, 2 pusingan. Pusingan ketiga soal jawab kita bersama teman artis kita yang glamour, yang berhijrah. Sekarang untuk maklumat tuan-tuan, rating saudara Abdul Hakim ataupun di glamour dengan Bob Lokman, tuan sekalian, rating dia Malaysia ceramah top 5, tuan-tuan sekalian. Biasa dia ceramah memang ribu lah, malah kemarin dengan tuan guru di Kelantan, ribu manusia. Tadi tuan-tuan dalam perjalanan nak pergi ke USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, Hal Ehwal Pelajar telah membatalkan program. Cuba tuan-tuan bayang, tuan sekalian. Makna melangkah di jalan dakwah ini tidak mudah. Tapi kalau 2 bulan lepas panggil atas nama Pentah Raja Lawak, boleh lepas, tuan-tuan sekalian. Tapi nak ajak adik-adik kita berbuah, adik kita berhijrah, duduk di jalan hidayah, ada mihnah, ada ibtila, tuan-tuan sekalian. Saya pun tak faham, tuan-tuan sekalian, kalau kampus beginilah cara berfikir orang yang mentadbir, saya tak faham, tuan sekalian. Sebab kita lembah Kelang, kalau di kampung tak pelik.
Saya lusa pergi ke Sabah, balik musim Malaysia tuan sekalian. Di kampung-kampung teruk keadaan. Teruk. Minggu lepas saya ceramah di Rumpun Makmur. Di mana? Fikra Rumpun Makmur dekat dengan Kedah tuan sekalian. Allah penatnya orang Fikra penat, tuan sekalian penat. Minggu lepas tu di Hulu Terengganu. Bulan lepas tuan sekalian samalah tiap-tiap bulan ceramah ada kat Hulu Terengganu tuan sekalian. Allahu Akbar. Nama kampung pelik-pelik di Telemong, Kampung Tok Imam Lapor tuan-tuan. Nama kampung Tok Imam Lapor. Kalau Tok Imam Lapor, makmu tabak ke bulu tuan-tuan. Nah. 7 orang yang hadir tuan-tuan sekalian. Jadi kita insya-Allah Lembah Kelang Masjid Kota Damansara dengan satu reputasi baik, kita orang cinta kepada ilmu. Kita ingin berkongsi pencerahan pada malam ini tuan-tuan sekalian. Saya kenalkan sebentar lalu siapa dia bersama kita tuan-tuan sekalian. Walaupun tuan-tuan kenal di pentas hiburan sangat terkenal, termasuk dalam industri seni lama tuan-tuan sekalian. Beliau merupakan cicit kepada almarhum Tuan Guru Haji Yusof ataupun dikenal Tok Kenali tuan sekalian, ulama besar dari Kelantan. Anak pertama kepada Tok Kenali nama dia Tuan Guru Haji Ahmad Kenali atau Tuan Guru Haji Ahmad Bangkok. Ada pondok alim, ada karamah pun ada. Tuan-tuan hebat. Alhamdulillah. Ayah dia Ustaz Luqman. Tuan-tuan mungkin biasa kenal kalau kita belajar tajwid kita Masjid Rahman Lembah Pantai Dalam. Ayahnya juga mengajar dan dia tuan-tuan sekalian alhamdulillah sekarang duduk di bidang dakwah sepenuh masa. Pusing Perak, Kedah, pusing satu Malaysia alhamdulillah, terutamanya menarik anak-anak muda duduk bersama-sama dengan di atas jalan hidayah tuan-tuan sekalian. Ramai yang seronok, yang terhibur bila Ustaz saudara buat bercerita tentang mengapa kita anak-anak muda perlu bersama dengan perjuangan Islam duduk jalan dakwah tuan sekalian. Jadi soalan saya pertama tuan sekalian, kita ingin berkongsi pencerahan dengan saudara Bok Luqman, mengapakah beliau ingin berhijrah daripada dunia artis, dunia hiburan kepada dunia dakwah? Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Ana sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, soalan itu soalan popular lah semenjak daripada 19 Februari sampailah ke semalam. Heran sungguh. Kalau saya pun tak tahu sama ada kalau orang mu'alaf dia masuk Islam, orang tanya tak dia kenapa masuk Islam. Saya tak tahu ada orang tanya ke tak. Tapi bila kita masuk PAS ni, kenapa masuk PAS kata dia, kita yang asal ni, kenapa pakai jubah. Jadi pelik saya. Tak ada pula orang tanya kenapa bawa Proton, kenapa tak bawa Mercedes, kenapa bawa lori, kenapa tak bawa bas. Padahal itu semua pengangkutan. Jadi kita ikut keperluan lah. Kalau poket saya banyak duit, saya bawa Mercedes. Kalau tak ada duit, saya bawa Proton. Jadi semua ni atas pengetahuan kepada sebuah kebenaran. 7 tahun saya mencari kebenaran daripada umur saya 40. Semasa saya masih lagi terkinja-kinja di bawah program yang dianjurkan oleh Yahudi dan Nasara bersama RTM, Celebrity nama program tu. Jadi lepas umur 40 saya rasa saya nak cari satu benda baru dalam hidup. Saya perlukan berubah. Jadi saya nak berubah, saya tak boleh mengikut adat. Saya tak boleh semata-mata tiba-tiba nak tukar baju, tiba-tiba pakai kopiah. Saya tak boleh. Saya bukan jenis orang macam tu. Saya nak tiba-tiba pergi masjid tak tentu pasal, saya tak boleh macam tu. Saya tak suka-suka pergi masjid. Saya pergi mesti ada sebab. Ataupun saya pergi tengok wayang begitu juga. Sebab cerita tu Titanic, maka saya pergi. Kalau cerita yang saya tak pergi, tak seronok, saya tak pergi. Jadi dalam penghijrahan gitu juga. Bila saya fikir mana saya nak cari kebenaran ini, saya rasa yang pertamanya adalah masjid-masjid lah. Sebab selalunya ada tazkirah atau kuliah masjid. Jadi kita pun datang ke masjid, kita dengar sikit, kita dengar sikit demi sikit demi sikit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan,
prosesnya ialah tetap keikhlasan. Banyak tempat saya pergi, tapi orang muda kata tak mari, dia tak mari. Kita dengar aja. 40 tu masih dalam proses, ada jiwa penentangan lagi. Apa orang kata, kita masih ada argument lagi. Hingga kan beberapa ketika saya berjumpa dengan 2-3 ustaz yang begitu ikhlas mengajar saya, beritahu saya mula berlembut hati. Sehingga akhirnya saya ingat dalam beberapa bulan ke belakang tu saya pergi ke satu perhimpunan di Stadium Melawati, ada solat hajat dan munajat malam tu. Saya pergi, ada Tuan Guru Nik Aziz, di mana Tuan Guru Nik Aziz lebih kurang 3 tahun saya belajar dengan dia, tapi melalui YouTube. Saya tak pernah jumpa dia. Pukul 3 pagi, 4 pagi saya tak boleh tidur, saya buka YouTube, saya sambungkan semua ceramah-ceramah dia. Kadang-kadang ada sampai 17 ceramah dalam satu tajuk, saya sambungkan semua, saya dengar. Pertama kali saya pergi live di Stadium Melawati, bila saya datang kat luar tu ramai, Masya Allah, orang semua pakai kopiah putih. Saya pun takut. Saya masuk awal-awal dalam stadium, bila masuk tak ada orang, kita duduk depan stage. Lama-lama bila orang masuk penuh, kita lah paling depan sekali. Masa itulah saya dengar satu ayat yang saya biasa sangat dengar. Daripada zaman sekolah kita dah dengar, daripada kanak-kanak sebenarnya kita dah dengar masa kita mengaji. Dia kata kullu nafsin za'iqatul maut. Dia datang dalam fikiran saya, kalau dulu datang dalam maknanya ialah setiap yang bernyawa akan mati. Tapi malam itu dia datang lain. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya kalau kau tengah bernyawa pun kau boleh mati. Kalau kau tak tua pun kau boleh mati. Kalau kau tengah ketawa pun kau boleh mati. Dalam apa keadaan? Kullu nafsin maksudnya setiap yang bernyawa. Tengah ada bernyawa, tarik pun boleh mati. Macam saya rasa macam dah sampai dah di sebelah saya kawan karib kita, malaikat maut nak cabut nyawa saya. Jadi datanglah rasa macam Allah, aku mesti balik, aku mesti cari jalan, aku mesti cari peluang ni. Kebetulan dalam masa yang sama, beberapa tahun ke belakang tu, saya sudah 2 kali sampai ke immigration kematian, dia panggil, dengan sakit jantung dan juga darah tinggi. 2 penyakit masa umur saya 37 tahun, 38, sangat muda lah. Maknanya kalau 38 mati pun tak banyak sangat lagi dosa dia tu, kalau nak banding sampai 60 kan. Tapi saya tak pernah peduli tentang benda tu, hingga kan malam bila saya mendengar ayat kullu nafsin za'iqatul maut, dia benda tu datang, dia mengulas secara langsung dalam benak saya. Saya sendiri yang mengulas tentang ayat. Jadi saya balik, saya mula cari jalan, kena balik. Tak boleh macam ni. Ini semua benda yang menyusahkan hidup, satu benda yang memeningkan kematian nanti. Jadi kita pun ambillah jalan baik, selalu datang ke masjid subuh. Asal tak ada syuting je, ada di masjid. Bila ada syuting pun tak pernah tinggal sembahyang. Sepanjang jalan untuk pergi ke lokasi syuting, zikir. Sampai ke tempat syuting, nampak Fasha sandar, terus tersandar. Jadi anak kata tak boleh jadi. Niat betul, jalan kehidupan tak betul. Bila duduk, bukan kata Fasha sandar sahajalah, kadang-kadang juru makeup dia pun lawa. Tak ada jalan untuk kita mengelak sebab dia juru makeup. Dia berada depan muka kita, tuan-tuan. Depan muka kita. Muka dia atas sikit, yang di bawah tu tuan-tuan tu mesti tahu. Jadi kita pejam mata, buka mata, benda-benda tu semua berada depan kita. Syaitan dan iblis datang keliling. Kita orang nakal, perkataan-perkataan yang tak sepatutnya terkeluar, dia akan terkeluar pasal kita orang nakal. Bukan saya je, tuan-tuan sama, saya tahu. Cuma pasal ni dalam masjid buat alim kan. Kita orang lelaki biasa. Tapi saya tahu bahawa itu proses. Mana kalau saya sentiasa mengulangi satu baju saya pakai,
selalu sangat saya lalu ke tempat berdebu, maka dia selalu kotor, cepat kotor. Saya kena balik nak kena cuci lagi. Saya takkan dalam satu hari saya nak cuci baju sampai 5-6 kali. Saya cakap ini satu perbuatan yang sia-sia. Akhirnya saya kata, bila saya mula belajar sifat 20, bila saya mula belajar 99 nama Allah, rupanya nak pakai kereta besar ke, nak rumah besar ke, apa saja bentuk kehendak dunia, apa juga bentuk kehendak akhirat, ada dalam sifat 20 dengan 99 nama Allah tu. Dah cukup semua. Pokoknya kita kena berserah betul-betul pada Allah. Saya pun buka semua uniform dunia saya, masuk dalam beg plastik, hantar dobi, lipat-lipat, lebih kurang dapat 4-6 beg plastik besar. Saya hantar terus ke baling bagi pada orang susah. Saya pun pergi ke Masjid Taling, saya beli ni 4 lai, saya pun pakai. Ini lah saya ulang-ulang dengan 2 jubah hitam saya. Saya cakap, selamat tinggal dunia. Tak ada lagi lakonan, tak ada lagi gelak ketawa, kerana ini masa untuk menangis. Kerana di hadapan saya sikit tu alam baru saya yang saya nak pergi, nama dia alam barzah. Bila dah sampai situ, orang tanya macam mana nak makan, saya tak ada jawapan. Saya kata saya serah pada Allah bulat-bulat. Kalau orang kata salah jawapan tu, betul lah saya sesat, sebab ada orang kata saya sesat. Tapi kalau saya sesat kerana Allah, saya rasa tak apa. Jangan daripada sesat, daripada kita betul tapi tak ada Tuhan. Setelah lama saya sesat mencari Allah, hari ini saya jumpa jalan. Saya tinggalkan bulat-bulat semuanya untuk Allah. Alhamdulillah dah 3 bulan 4 bulan ni anak saya masih belum turun pun 1 kilo pun berat badan dia. Maintain juga. Kemudian ditakdirkan Allah entah macam mana, macam ditulis-tulis pula, dah keluar pada Raja Lawak, tiba-tiba naik, turun pentas Raja Lawak, naik pentas di Kota Sarang Semut, pentas politik lah orang cakap. Walaupun saya sebenarnya bukan ahli politik, tapi kenapa berada di situ? Saya mencari tempat bila mana saya dah tak ada benda saya nak buat, dan saya pernah buat banyak sangat kejahatan, banyak sangat. Saya bagi satu contoh kejahatan yang tuan fikir, apa yang saya buat benda jahat yang besar sangat? Kalau saya buat benda jahat yang besar, kenapa saya tak ditangkap dan dipenjarakan? Satu benda besar, antara benda besar yang jahat yang saya buat sampai hari saya terfikir-fikir ialah, saya dulu adalah penganjur konsert. Banyak saya buat konsert. Saya pandai cari penaja untuk buat konsert. Setahun paling tidak saya ada 20 konsert. Banyak tempat konsert-konsert saya pergi, masuk Banting, Johor, Kedah, semua saya pergi, di mana tempat permit yang dapat. Hari ni bila saya tengok di surat khabar banyak masalah bayi terbuang, saya terfikir, mungkin dalam salah satu konsert yang aku buat tu, pernah konsert tu habis selepas tamat perkhidmatan bas untuk kawasan setempat tu. Kata bas kawasan tu habis pukul 12, konsert saya habis pukul 12.30. Kemudian kemungkinan juga ada seorang lelaki dan seorang perempuan tak boleh balik sebab tertinggal bas. Maka dia duduk dekat bas stand tu. Dia berkenalan malam tu, entah macam mana datang Tan Sri Iblis ni tadi menghasut dia orang, melakukan zina. 9 bulan 10 hari selepas konsert saya di tempat tu, dapat satu anak. Mungkin dia buang, mungkin dia bagi orang, tapi yang confirm saya dapat share, kerana saya yang menganjurkan konsert tu. Jadi saya mula terfikir tentang benda-benda macam tu. Jadi sejak pada itu, bila berjumpa dengan hadis Nabi bahawa setiap kejahatan tu hendaklah diganti dengan kebaikan, maka saya pun cari jalan, apa benda baik yang saya nak buat. Di sekolah kita belajar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ayat paling popular tingkatan 1 sekolah saya dulu, surah Ali Imran. Yang tadi tu ayat 104, tapi kita belajar itu daripada ayat 102. Saya cakap saya kena buat sesuatu. Apa saya nak buat dengan ilmu saya tak ada. Sekarang saya dah 47, takkan jam ni baru saya nak masuk tahfiz. Kepala dah bengap, dah kematu, baru nak cari ilmu. Macam perempuan umur dah 75, itu jam baru datang surau nak belajar bab haid dan nifas, lebih kurang gitulah. Dah terlambat. Jadi saya berfikir jalan terbaik ialah saya berjuang di jalan Islam,
Dengan bantuan guru-guru, bantuan ustaz-ustaz yang berikan saya input, saya pun mulalah berjalan. Daripada itu hari, alhamdulillah sampai hari ini tak berhenti-henti lagi. Yang diberhentikan macam tadi itu di Universiti Tain tu diberhentikan. Saya memang datang tapi dia orang tak bagi, apa nak buat. Itu pasal universiti itu bukan universiti Islam, universiti sains Islam, orangnya tidak Islam. Jadi kita tunggulah lepas ni ada universiti Islam pula panggil saya. Jadi kemudiannya bila saya buat benda tu, orang rasa mungkin saya boleh memberi impact, maka itulah yang saya buat sekarang. Jalan untuk memperkembangkan dan memperjuangkan Islam. Dan sebelum saya bergerak ke sana, saya telah mengubah semuanya yang di belakang saya. Saya telah mengubah anak-anak saya semua, tinggalkan Lord Reed, tinggalkan kegemaran-kegemaran dunia, tinggalkan KLCC, tinggalkan Mid Valley, tinggalkan TGV. Pasal benda tu Allah bagi dalam peraturan yang cukup baik. Daripada sekecil-kecil benda, bila saya jumpa Hasan Al-Banna mengatakan bahawa menonton wayang itu bukanlah akhlak orang Islam, saya cakap dengan anak saya, Hasan Al-Banna kata, pejuang Islam, Ikhwanul Muslimin kata menonton wayang bukan akhlak Islam. Saya tak kata haram, dia kata bukan akhlak Islam. Jadi anak saya pun faham, dia makin mengikut. Jadi alhamdulillah hari ini semua, kalau dulu anak saya bersekolah di sebuah sekolah yang sekolahnya lebih besar pada masjidnya, hari ini anak saya sekolah di sekolah yang masjidnya lebih besar daripada sekolahnya. Dia masuk tahfiz dalam masjid, dah tentulah masjid itu paling besar. Jadi saya rasa lega, saya selamat. Saya rasa Tuhan telah bukakan saya beberapa jalan yang terbaik dalam hidup saya, yang saya tak boleh tolak lagi dan saya tak boleh patah ke belakang lagi. Walau apa pun orang kata, itu tak penting lagi dah. Yang penting pada saya ialah saya berjumpa dengan apa yang saya nak buat, dan saya dah tahu kenapa saya perlu buat. Bila mana kita semua mengaku bahawa kita orang Islam, bila semua kita mengaku bahawa kita bertauhid pada Allah, mengaku bahawa kita sayang pada Rasulullah, dan mengaku bahawa Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah, adalah tanggungjawab sebahagian daripada kita untuk memperjuangkan kepercayaan ini dan mempertahankan Islam di mana-mana, dan menjadikan Islam sebagai dasar seluruhnya sebagai ubudiah kita kepada Allah, bukan ibadat semata-mata. Kalau ibadat semata-mata tanpa ubudiah kepada Allah, makalah jadi macam kita hari ini, semuanya adat. Nikah kahwin, pergi masjid, ambil air semayang, semua jadi adat. Tapi kalau kita tengok betul-betul bab akhlak, kadang-kadang orang datang semayang Jumaat kat masjid, dia parking kereta melintang ke tengah jalan. Ini antara benda-benda yang perlu kita perjuangkan. Dia rasa semayang dia diterima, dia tak tahu kereta dia mengganggu lalu lintas di luar. Dia semayang kadang-kadang awal-awal datang semayang masjid, tapi dia ambil air semayang sampai habis basah orang kiri kanan. Dia rasa dia sah dah tu. Dia tak tahu dia haram membazir ambil air semayang. Nabi ambil secupak aja lebih kurang air semayang. Syarat dia meratakan seluruh kawasan dan bertitik walaupun setitik, sikit sangat, tak payah banyak-banyak, bukan ada titik ayam di muka. Jadi benda-benda ni banyak orang tak tahu sebab orang terlalu membawa sebagai adat. Jadi saya belajar, sekarang saya bawa dalam satu perjuangan, walaupun sekecil-kecil mengambil air semayang, tapi itu adalah sebesar-besar akhlak pada Allah sebenarnya, untuk memulakan munajat kita kepada Allah. Apa lagi tentang perjuangan yang saya buat hari ini? Bercerita tentang kebenaran, mempopularkan Allah. Tuan-tuan tahu, dalam satu tahun 1995 saya nakal. Saya pernah pergi ke Bangkok. Satu tempat nama dia Mambukong, nama shopping center tu. Antara shopping center yang lebih besar daripada Mid Valley. Dan yang paling penting, orang dia jalan kaki dalam shopping center tu pun jam, punya ramai. Satu hari saya buat benda nakal dalam shopping center tu. Bila saya sampai tu, saya tengok orang ramai, saya pekik takbir, Allahu Akbar, tersenyap sekejap. Saya dah tengok berapa hebatnya pekikan Allahu Akbar di negeri orang kafir. Saya pekik Allahu Akbar, tersenyap orang cakap-cakap yang tinggal bunyi radio, tersenyap 2 second lebih kurang. Lepas tu saya pun duduk dan diam. Seorang semua diam. Jadi bila hari itu di kota Sarang Semut, orang melaungkan takbir depan saya, tuan-tuan, luluh dah hati saya. Luluh hati saya, dan saya gantikan, ya Allah, aku mati kerana Engkau kali ini, ya Allah. Aku dah tak kisah apa jadi, sikit pun ilmu aku, yang penting aku cari sekarang adalah ketakwaan saja. Takut kepada Allah, gugurlah ketakutan pada benda lain. Itulah yang sebenarnya. Saya dengan kawan saya yang selalu bawa kereta, kadang-kadang kita keluar ada roadblock, dia bergegas-gegas tarik tali pinggang. Saya cakap kat dia, takut pada Allah tak takut polis? Takut Allah ke takut polis? Tak berani dia tarik tali pinggang. Sampai depan polis, Assalamualaikum je, Waalaikumsalam, jalan. Tengok, selamat.
Jadi kadang-kadang orang tak yakin tentang benda ni. Orang tak yakin. Perkara-perkara kecil je dalam hidup kita semua. Selalu perkara-perkara kecil aja yang menggugat masalah kita. So contohnya hari ni kita hidup sebagai cari makan. Kita cari makan. Apa-apa hal pun cari makan. Hingga kan kita lupa yang bagi makan. Kenapa banyak orang dia berada di persimpangan bila umur dia lebih kurang 40? Pada masa dia habis sekolahan, dia nak masuk ke alam kehidupan yang sebenar, dia mula bekerja. Bila dia bekerja dengan tujuan untuk membina rumah tangga, untuk membeli rumah, untuk membeli kereta, perlukan duit. Dan kita hidup di kota Damansara ni, ada lagi ke rumah harga dalam RM12,000? Tak ada dah kot. Di kota Damansara punya cerita, nak cari rumah RM12,000 tak ada. Rumah Damansara, sekota Damansara saya rasa paling murah pun 200 lebih, RM250,000. Nak cari RM250,000 tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah cukup susah lah kiranya. Jadi kita terpaksa bekerja sampai satu masa bila apa yang saya tengok sekarang, anak saya mengalami masalah dengan sistem-sistem kehidupan. Sedangkan kerana selama ini saya selalu sibuk bekerja, saya tengok orang lain juga mengalami masalah yang sama. Sampai umur 40 dia dah tak boleh buat apa sebab dia berada dalam bidang yang salah. Dia dah mendapat sumber pendapatan yang tidak ada kerana Allah di situ. Semuanya kerana cari makan. Jadi di situ dia ada dilema dalam hidup dia. Kalau dia nak berpatah balik ke belakang, dia nak start balik, rumah kena tarik, kereta kena tarik, jadi ada banyak masalah. Jadi di situ kadang-kadang orang timbul konflik dalam hidup dia. Dia menyesal, mungkin dia hantar anak dia ke tahfiz untuk mengharapkan doa anak soleh dalam kubur nanti. Bahkan saya tengok ada orang-orang yang berpangkat besar dalam negara ni, saya tak payah sebut siapa, ada di antaranya adalah kawan-kawan saya sendiri yang pencen. Bila pencen, semasa tak pencen, kita semua kenal dia, baik di mahkamah, baik di Bukit Aman, baik di istana, semua kenal dia. Bila dia pencen, dia blank tuan-tuan. Dia blank. Hari pertama dia pencen, dia dah blank. Kalau dulu dia hebat betul, semua orang takut dengan dia, dia blank. Bila hari tu saya keluar je Harakah, dia orang pertama telefon saya. Dia cakap, Bob, aku tak pernah ada jiwa yang berani macam kau. Dia cakap. Saya cakap, Tan Sri, tak usah bohong lah, jangan nak bodek-bodek lah, saya tak main-main. Tak, ada betul. Dia cakap, kalau aku dulu bukan aku jadi apa yang aku kerja dulu, mungkin aku dah lama ikut jejak kau. Dia cakap macam tu. Dia cakap kerana dia dulu terpaksa buat hidup kerana polisi tak boleh berubah. Cuba kalau kita hidup kerana Allah, bila kita tua kita tak ada masalah lagi. Tadi tak pasal-pasal saya pergi rumah orang di Taman Permata. Dia dalam kategori veteran lah, belum tua lah, veteran lah, dalam 70, muda sikit pada 100 lah. Dia punya kematu tu tuan-tuan dan perempuan, saya masuk je dia gelak lah. Baru saya masuk dia ketawa dah. Belum saya buat lawak lagi, baru saya masuk dia ketawa. Begitulah anggapan manusia bila saya buat. Saya kata, ya Allah, rupanya macam ni anggapan orang pada aku. Bila dulu aku buat lawak sampai ini hari dia ketawa, dah 3 tahun lebih kan dia tak berhenti ketawa daripada je lawak tu. Dia pun tanya saya semua bab-bab drama, bab apa semua. Saya kata, pakcik saya tak reti dia nak jawab benda tu sebenarnya. Kalau saya jawab dia jadi seronok pula. Jadi kita pusing pada benda-benda lain. Lama cerita, akhirnya dia tersenyap dan dia mengaku, tak pernah aku cerita benda-benda macam ni tadi. Simple lah dia jawab. Pada masa tu saya datang melawat dia sebab dia tak boleh berjalan, dia sakit gout dua-dua kaki. Tapi gout tu pun satu adat lagi. Sakit tu satu adat pada dia. Lepas sakit sembuh, lepas sembuh sakit balik, tak sembuh-sembuh mati. Habis cerita. Senang je dia. Tanpa dia rasa takut dengan alam barzah, tanpa dia rasa takut dengan padang mahsyar, tanpa dia rasa takut dengan kesusahan neraka, tak langsung tak ada. Tapi saya tak salahkan dia. Saya tanya, abang lu kerja apa? Broker tanah. Rupanya
Kerana hidup yang memerlukan wang yang banyak dan kepentingan hidup, broker tanah semua, dan perlu mematuhi polisi-polisi kehidupan yang membuat dia sibuk, dia lupa semua benda itu. Bukan salah dia. Tapi kalaulah negara kita ni ada polisi Islam, saya percaya lain keadaan dia. Saya percaya bahawa di tempat saya dulu, pada masa zaman arwah atuk saya di bandar dalam kampung tu, kebanyakannya orang yang mempraktikkan Islam. Orang yang tidak mempraktikkan Islam yang selalu rasa bersalah. Dulu kat kampung orang tak berani tanya. Kalau kita sekarang cakap tutuplah aurat, pakai tudung, kat kampung dulu dia orang tak berani tanya, apa kalau tutup aurat masuk surga ke, confirm kan tak ada? Sekarang orang berani tanya. Tutup aurat dek, tutup aurat ke? Apa kalau tutup aurat confirm masuk surga? Yalah, kalau tutup aurat tu tak confirm masuk surga, tapi tak tutup tu confirm masuk neraka, kita jawabkan dia balik. Macam tu aja bagi kan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat dulu. Lepas ni kalau tuan-tuan nak tanya lagi, tuan-tuan tanyalah. Saya pun bila duduk berdua, dia sebenarnya duduk dengan ustaz saya pula tu. Ustaz Ridwan ni ustaz saya selalu dengar dia cakap. Jadi hari ni bila saya cakap, saya rasa macam dia cubit-cubit sebelah saya ni kan. Jadi saya serah balik pada Ustaz Ridwan, dan lepas ni insya-Allah kalau ada satu benda yang boleh kita perbualkan lebih lanjut, kerana saya tidak betul-betul fokus mengenai apa yang kita nak perbualkan ini. Sebab saya berbual tak banyak selalunya khutbah saya pendek aja. Saya tak reti nak khutbah panjang-panjang kan. Jadi saya serah balik Ustaz Ridwan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bob Lokman di atas perkongsian dengan kita tentang dunia hijrah. Tuan-tuan sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyaksikan tokoh-tokoh besar dalam Islam, tuan-tuan sekalian, seperti Khalid bin Al-Walid. Pada tahun 3 Hijrah, 7 Syawal hari Sabtu, dia memimpin pasukan musyrikin di sebelah mana tuan-tuan? Sebelah kanan. Tahun 6 Hijrah, tuan-tuan sekalian, dalam bulan Zulkaidah, dia memimpin 200 orang tentera berkuda musyrikin Mekah untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masuk ke Mekah pada bulan dan tahun tersebut. Tuan-tuan sekalian, kita melihat bagaimana Khalid Al-Walid tahun 7 Hijrah dia beriman, dan akhirnya tahun 8 Hijrah menjadi panglima perang keempat dalam peristiwa perang Mu'tah. Sebagaimana disebut tadi, tuan-tuan sekalian, apabila kita berhijrah daripada suasana dunia gelap kepada dunia cerah, tuan-tuan sekalian, kita kena buat jasa kebaktian untuk meninggikan agama Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang terpilih terbaik masa jahiliyah, orang terpilih terbaik masa Islam idza faqihu, apabila mereka mengetahui. Tuan-tuan, tokoh-tokoh lain pun sama. Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, digelar sebagai Abul Futuhat, bapa pembukaan. Hebat. Zaman dia lah Islam jadi kuasa besar dunia. Panglima Islam hebat-hebat zaman dia. Sa'ad bin Abi Waqqas tawan Iraq, Amru Al-As tawan Mesir, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah tawan Syria, Khalid bin Al-Walid tawan Palestin. Dua buat yang paling besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom yang dipimpin oleh Heraklius tumbang perang Yarmouk, manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Hebat, tuan-tuan sekalian. Tapi cuba kita semak zaman Sayyidina Umar sebelum dia diberi sentuhan hidayah, tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar ialah ketua pemuda di Mekah daripada kabilah Bani Adi, tuan sekalian. Dia lawan Islam, lawan sungguh, sampai dia sanggup ambil peranan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah diubah, dilencongkan kepada rumah adik dia, adik ipar dia Sa'id bin Zaid, dan juga Fatimah adik dia. Dan mana itulah Sayyidina Umar telah memeluk agama Islam, tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar ketua pemuda, tuan sekalian, di Mekah, tuan-tuan sekalian. Mak dia kalau pemuda pun hebat, dia paling hebat. Nak jadi ketua pemuda mesti kena hebat, tuan-tuan. Kalau zaman kita nampak water cannon terak FRU, muka pucat lesi, baik jadi ketua muslimah, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, contoh banyak contoh-contoh lain. Amru Al-As pun sama. Masa dia jahiliah, tuan sekalian, akan dapat hidayah. Dan teman kita ini, tuan-tuan, bukan berhijrah daripada dunia musyrikin kepada dunia Islam dengan asas yang baik. Tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan tak dengar saudara buat lakukan membaca Quran lagi. Beliau mendapat pendidikan, tuan sekalian, di sekolah Padang Garung dan juga sekolah Kamil Pekat Rendah, dan juga di Pondok Kenali. Pernah hidup bersama datuk dia yang merupakan Tuan Guru Haji Ahmad Kenali. Tuan-tuan sekalian dah biasa dah dengan kitab-kitab pondok sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Dan beliau merupakan ambilan awal kepada Ma'had Hamidiyah Kajang. Ni ramai tak tahu ni. Jangan kita nampak dia start daripada zero, pada dia dah
ada maklumat, cuma nak kena refresh balik insya-Allah. Saya yakin kalau datang setahun daripada sekarang, tuan-tuan duduk depan kita, dia akan mengajar kitab Sabilal Muhtadin, tuan sekalian. Jangan terkejut, tuan sekalian. Kita ke tempat ada kitab Sabilal Muhtadin, Matlaul Ibadah dengan Ustaz Luqman setahun akan datang insya-Allah. Boleh kita doa insya-Allah, tuan-tuan sekalian? Boleh. Ada darah, dia ada darah untuk kenali, ada insya-Allah. Saya pun serta berdoa. Dan kami bersama-sama usrah, tuan sekalian. Ini terbaiklah apabila kita duduk dalam perjuangan Islam. Yang penting kata Imam Salbana, apabila dia menggagaskan rukun bai'ah, letak yang pertama al-fahmu, tuan sekalian. Al-fahmu. Sebab tu nak berjuang dia tak boleh semangat saja, mesti kefahaman. Nabi SAW ajar, tuan sekalian, 13 tahun pembinaan di Mekah, persiapan fikrah kepada generasi pendakwah-pendakwah. Nabi nak hijrah ke Yathrib, ke Madinah pun, tuan-tuan, setahun lebih awal Nabi hantar tenaga nuqabat, nakik-nakik untuk buat pencerahan di Madinah. Nabi hantar siapa, tuan-tuan? Nabi hantar Mus'ab bin Umar, yang akhir kita gelar sebagai Mukri al-Madinah. Nabi hantar siapa? Abdullah bin Maktum, sahabat yang buta tapi alim Al-Quran. Buat sebuah markaz dakwah di Madinah, pencerahan. Itu namanya Baitul Qura. Maknanya kena faham bahawa kita nak berjuang, dia mesti dengan ilmu. Dan itulah Bok sebut tadi, dia dalam proses belajar dan terus belajar untuk ambil balik apa telah dia lupa, dia tertinggal semasa belajar di Pondok Kenali bersama datuk dia, tuan-tuan sekalian, Tuan Guru Haji Ahmad Kenali, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Jadi saya melihat, tuan-tuan sekalian, juga hari ini konteks yang sama, kita kena gerakkan pencerahan ataupun jihad taklim. Dalam masyarakat yang jahil, tuan-tuan, mereka tak akan terima perjuangan Islam, tak akan terima Islam sebagai cara hidup. Hari ini yang seronok bersama gerakan Islam dalam negara, luar negara ialah kawasan orang middle class, orang kelas menengah yang duduk di bandar dan di pinggir bandar, tuan sekalian. Bukan Malaysia saja, di Turki, di mana kubur AK Fatih Saadat, dan di mana, tuan-tuan sekalian, di Anatolia, di Latakia, di Istanbul, di Ankara, di Mesir yang berlaku bangkitan. Di mana? Di bandar, tuan-tuan. Berpusat di Qahirah, daripada Alexandria ataupun Iskandaria, tuan-tuan sekalian, di Ismailiyah. Tengok di mana? Di Indonesia, gerakan Islam, gerakan dakwah di mana? Bandar, di Bandung, Jakarta Selatan, di Kalibata, tuan-tuan sekalian. Tapi kawasan pedalaman, Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian, minta maaf, sebahagian kampung-kampung kuliah-kuliah pengajian tidak hidup. Lalu saya pusing Malaysia ceramah, tengok jadual masjid-masjid kampung. Kalau contoh Terengganu, masjid besar-besar, di Setiu, di Hulu Terengganu, besar masjid, saya singgah semayang. Tengok jadual mengaji, tak ada. Yang apa ada? Khamis malam Jumaat baca Yasin, marhaban, berzanji, kasih Islam sangat dah, tuan-tuan sekalian. Saya ingat cerita kawan saya di Mutawif, tuan-tuan sekalian. Bawalah mocik-mocik Feda ni, dah getah mahal, RM13 sekilo, RM14 sekilo, sawit RM800 satu tan. Ramai ke Mekah tapi tak mengaji. Pakej pergi Mekah pula, singgah di mana? Di Mesir. Masa balik Mesir, singgah sekejap, tak lagi jauh, sekitar Kairah, naik sungai Nil, naik bot, tuan sekalian. Lepas tu kawan saya ustaz ni bawa pergi ke tempat Firaun lah. Ramai 40 orang. Dia kata, Pokcik, di sini lah kubur Firaun. Seorang mokcik kata Al-Fatihah. Warak, tuan sekalian. Sebab tu cerita Islam ialah cerita ilmu. Utluba ilma minal mahdi lal lahdi, tuntulah ilmu daripada buayan hingga liang lahat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, baik, rekod yang berlaku dalam sejarah Islam kepada tokoh-tokoh besar, mereka buat kerja sungguh-sungguh. Allah beri hidayah, maka kita kena buat kerja sungguh-sungguh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pergi kepada pusing yang kedua lah. Saya ingat kita kena bersambung tentang perkongsian pengalaman yang ada pada Saudara Luqman, dan beliau juga pernah menjadi antara pembahas terbaik peringkat sekolah menengah semasa menuntut di Ma'had Hamidiyah Kajang, tuan-tuan sekalian. Maknanya dari sudut berhadapan dengan publik, dalam konteks pengucapan awam dia biasa, tuan-tuan sekalian. Dan saya pun risik tanya juga Bob, masa duduk tengah di dalam dunia selebriti ni, orang fokus kepada kita, agak-agak berapa pendapatan? Tuan-tuan sekalian, agak-agak berapa yang dia boleh tinggal habis kain baju, tuan sekalian? Berapa, tuan-tuan? 30,000, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan hari ini dia nak berjuang sepenuh masa, nak terlibat dakwah di samping terus belajar dan terus belajar. Alhamdulillah, tuan sekalian. Dia kawan semua dengan ustaz-ustaz, tuan sekalian, pergi kuliah ilmu dan kuliah agama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada pusing yang kedua. Abu Bakar boleh berkongsi tentang dunia seni, tuan-tuan, apa yang berlaku di sebalik dunia seni dan sebagainya lah, yang boleh lihat bahawa kita tidak ada pilihan, melainkan mesti kembali kepada Islam, mesti kembali kepada syariat Islam. Silakan. Terima kasih. Saya pun sebenarnya tahu di mana tempat anak pergi beberapa hari ni. Memang ramai orang. Semalam di
Tanah Merah semalam Kota Biokang saya ingat ada dalam 5,000 orang. Tapi saya rasa dia orang hampa lah malam. Selalu dia orang hampa datang. Ramai datang, dia orang ingat saya nak buat lawak. Jadi ramai dia datang. Dia orang ingat kebanyakan orang perlukan hiburan. Dia orang tak serius sebenarnya. Dan banyak di antara kita tidak serius sebenarnya. Bahawa setiap perkara dalam hidup kita ni, waimah hiburan juga adalah perjuangan, bukan main-main. Akhirnya dalam beberapa tempat saya pergi, perjuangan yang sebenarnya ialah berkata benar. Berkata benar, menyampaikan sesuatu yang benar, yang sampai pada seorang itu adalah hiburan, bukan melompat semata-mata. Orang kadang-kadang terkeliru dengan istilah hiburan. Orang ingat satu perkara yang perlukan terkinja-kinja. Begitu juga bila orang dengar perkataan parti. Kenapa parti? Parti ini selalu terlibat dengan arak dan juga tari menari. Jadi bila parti je, parti. Jadi orang tengok benda tu tidak secara serius. Sebab di mana kedudukan perkataan, di mana kedudukan perbuatan tu kadang-kadang. Jadi orang selalu tidak nampak benda tu serius. Jadi kadang-kadang bila saya pergi ke satu tempat, orang mengharapkan hiburan, saya pun tak tahu apa saya nak buat. Orang mengharapkan, orang tak harapkan saya nak cerita tentang fiqh. Takkanlah saya datang-datang saya nak cerita, mari kita cerita pasal mandi wajib. Saya kata, tak kata setengah, 3 suku katnya balik. Yang tak balik lagi suku tu pasal pekak, kan? Jadi dia duduk, ya pasal dia tengok tapi dia pun tak dengar apa saya cakap. Tapi kebanyakan nak hiburan. Tapi tuan-tuan dan puan, hiburan ni yang berada di Malaysia hari ini adalah berdasarkan kepada apa yang datang daripada zaman jahiliah. Dulu ada hiburan, adalah araknya. Ada hiburan, adalah perempuannya. Sehinggalah benda tu dipelopori ke zaman moden. Bila mana Yahudi mengetahui bahawa muzik dan fashion ini adalah salah satu cabang yang boleh meruntuhkan fikrah umat Islam dan boleh melonggarkan akidah orang Islam, maka dia buat macam-macam muzik. Tapi kalau kita kaji balik kat tempat kita, yang kita bangsa yang suka sangat hiburan ni, mana satu muzik kita asalnya? Kita nak cakap apa asli bukan kita punya. Asli daripada Arab. Nak cakap joget bukan kita punya, daripada Arab juga. Gitar bukan kita punya, daripada Amerika, orang putih. Drum orang putih. Yang kita ada kompang tu pun bukan kita, Arab juga yang bawa. Tak ada benda kita sebenarnya. Kita zaman dulu, hiburan kita adalah yang asalnya yang bercerita, tidak panggil penglipo lara. Duduk dan bercerita. Satu orang dia bermain 7-8 watak, dia cerita. Itu juga satu hiburan. Ustaz khabar mana lah ni? Risau je Ustaz khabar ni. Okey, lepas tu, jadi orang selalu mencari hiburan dalam benda-benda macam tu. Hingga kan kita kat sini maka terbawa-bawa. Saya kadang-kadang heran dengan perubahan orang. Bapa saya marah saya menulis lagu, melibatkan diri dalam bidang muzik. Kata tu dulu kalau pegang gitar, baru saya pegang gitar tu dah naik atas kepala dah. Punya garang bapak saya dengan muzik. Kerana dia ada satu sejarah, adik dia bermain saksofon, datang Kuala Lumpur main saksofon kelab malam dengan Saiful Bahari semua dulu, sampai tua ni segala jenis ayat Quran dia hafal. Satu rumah, satu dinding dia boleh tulis ayat Quran, dia hafal dengan tulisan, dengan makna semua sekali. Tapi dia tak sembahyang, adik dia. Jadi dia anti sangat. Dia kata ini adalah kerana main muzik punya pasal, kata dia. Main muzik punya pasal kau jadi macam ni. Jadi saya fikir, betul ke itu? Betul ke itu? Bila saya sampai kat sini, hari ni baru saya nampak sedikit sahaja bahawa sebenarnya muzik, baju, kereta, shopping center, semua benda yang sama, yang bermula di atas satu dasar yang salah.
Kerana dasar tu salah, maka kita gilakan fashion. Kerana dasar tu salah, maka kita gilakan muzik. Kerana dasar tu salah, maka kita gilakan filem. Tapi kalau dasar tu betul, benda semua tetap ada, tapi dia akan berjalan dengan cara yang betul. Saya tak boleh nak tunjukkan cara yang betul, sebab benda tu dah termasuk dalam soal fiqh dan hukum hakam. Hanya orang yang mahir saja boleh bercerita. Tapi saya nampak benda tu adalah kerana bila mana Nabi Muhammad nak berhijrah ke Mekah, hadisnya yang dikatakan innamal a'malu binniyat, kan, innamal a'malu binniyat, setiap perkataan dengan niat. Itu yang mula-mula sekali. Nak buat apa saja pun asalnya pasal niat tak betul. Niat dulu masa saya tulis lagu, niatnya ialah royalty nak banyak. Saya tak pernah berniat aku nak menyedarkan orang dengan lirik aku, tak pernah. Saya berlakon drama, aku nak bayaran yang tinggi, tak pernah saya berniat. Walaupun saya pakai serban dalam drama tu, tak pernah saya berniat semoga-moga aku memberi kesedaran pada orang, tak ada. Akhirnya perkara-perkara itu semua dalam hidup saya jadi satu perbuatan munafik. Bila dalam TV tuan-tuan tengok dengan cakapnya ayat Quran ni semua baik apa semua, kerana kamera tu menghala kepada pelakon. Kalau kita terbalikkan kamera kepada orang yang membuat produksi tu, dia akan nampak kat sini ada orang tak tutup aurat, kat sini ada orang tak puasa, kat sini ada orang yang tak semayang, kat sini ada orang yang tak pedulikan tentang kebenaran. Di belakang kamera tu semuanya tak betul, kebanyakannya semua tak betul. Hari ni tuan-tuan tak usah cakap banyak lah. Tuan-tuan tengok program antara yang terbaik, Imam Muda. Oh, bersama Imam Muda, cara cakap tu pun dah sedap dah bunyi. Ada berani kata dia, Imam Muda. Saya iklan keluar stay free sebesar-besar Adi Bahno punya stay free tu keluar iklan dalam iklan program Imam Muda. Jadi ini sebenarnya taktik Yahudi, trik Yahudi. Dia meletakkan kita dalam satu program yang Islamik, selepas itu dimasukkan nafsu-nafsu dunia kat situ. Kita tergoda. Ini yang dikatakan oleh Datuk saya dulu, bala iblis, syaitan dunia, kata dia. Dunia itu termasuklah Yahudi dan Nasara. Itulah perkataan Datuk saya selalu ucap. Masa saya kecil saya tak faham, baru sekarang saya faham. Bala iblis, syaitan dunia, kata dia. Empat benda, bala iblis, syaitan dunia. Saya tak tahu apa maksud dia. Hari ni baru saya belajar bahawa apa yang berada dalam kehidupan kita hari ni, itulah empat benda. Adalah bala, adalah iblis, adalah syaitan dan dunia. Dia orang bertangkup-tangkup empat tu benda tu bersambung-sambung untuk memusnahkan kita. Tapi kita tak pernah perasan, sebab kita tak pernah mempedulikan orang lain. Kita tak pernah berjuang sebab senjata kasih sayang kita tak ada. Kita tak pernah ambil tahu dengan orang lain punya perasaan. Kita juga tak pernah ambil tahu dengan orang lain punya perbuatan. Sampai kan kadang-kadang dalam masyarakat kita sendiri sama Islam pun dia orang pakai la ikraha fiddin. Tak ada paksaan agama. Sedangkan la ikraha fiddin tu untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Tapi kita kau jangan nak jaga hal rumah tangga aku. Ini la ikraha fiddin, tak ada paksaan agama. Tak boleh, kita sekarang kena jaga dah tepi kain orang. Sebab kalau kita tak jaga tepi kain orang, kita terselak kain dia, kita yang nampak peha tu. Itu masalah dia. Jadi kita yang kena jaga jangan sampai kain tu terangkat. Kita kena sibuk sikit dengan benda ni. Banyak orang kena mula mengeluarkan pendapat masing-masing tentang apa saja perkara yang merosakkan kita. Kita kena berfikir bahawa TV tu pada dasarnya baik, tapi kita kena tengok nampak gambarnya baik, kita kena cari muslihatnya. Itulah sebenarnya taktik untuk memusnahkan fikrah umat Islam. Tuan-tuan, artinya mungkin bersikap baik kerana dia adalah TV kerajaan. Tapi TV-TV perniagaan macam TV3, macam Astro, mereka hanya mementingkan perniagaan walaupun itu program agama. Tapi nawaitu dia perniagaan. Bila nawaitu je perniagaan, tak usah cerita lah. Tak usah cerita nak membetulkan orang, nak ini program ni sebenarnya kita nak suruh orang insaf. Tak payah. Takkan insafnya. Takkan insafnya kalau kita nak bagi satu ubat, yang ubat tu datang daripada bahan yang terlarang. Takkan walaupun sembuh, tapi kesembuhan itu sembuh dalam haram, sembuh yang tidak ikhlas. Hari ini kita dah dipesongkan banyak tempat. Hari itu saya masuk wad minggu lepas, masuk wad 4 hari masuk wad. Sampai hari Jumaat, patut saya tanya doktor, saya boleh keluar hari Jumaat? Dia kata boleh. Hari Jumaat tu baru dia nak masukkan, apa dia panggil,
stetoskop apa benda dalam badan saya tu. Tapi hari Jumaat tengah hari saya sepatut berada di satu majlis kutipan Derma Jihad di Kota Baru. Saya duduk hospital Sungai Buloh. Doktor kata tak boleh keluar ni Cik Bob. Kenapa doktor? Pasal belum buat tu. Cakap saya kena keluar lah. Lain kali saya tak buat. Tak boleh. Nanti dia bengkak pankreas tu, boleh pecah, boleh macam-macam juga, boleh mati lah apa. Kita pun ya ke doktor? Ya. Saya kata tak apa doktor, saya kena pergi juga. Pasal saya takut lah, semalam malaikat maut datang. Saya kata, dia kata, mana Cik Bob tahu? Orang sebelah saya mati doktor. Doktor tu tergelak doktor tu. Dia kata, memang ada orang sebelah saya mati. Dia tergelak, dia kata saya buat kelakar. Saya cakap dia doktor, kalau lah kata malaikat tu semalam datang, dia bawa 2 fail, satu fail orang sebelah tu, fail mesti aku ni doktor juga. Tapi masa dia bawa satu fail, orang sebelah tu je yang jalan. Anak tak jalan, umur pun tak tua, lebih kurang dah 53 umur dia, pakcik sebelah tu. Baru dipindah katil sebelah, baru buat apa khabar pakcik, baik pakcik, tidur, bangun-bangun tinggal tilam, dia dah tak ada. Kita Allah mak. Saya jawab ke doktor, tak apalah, saya sakit doktor, ada peluang mati. Bukan ada peluang mati, tapi kemungkinan tu ada. Tak apa doktor, biar saya berjalan dalam ada peluang mati ni. Untung saya mati dalam perjalanan nak pergi buat kerja jihad, daripada saya mati atas katil dan doktor tak confirm saya boleh selamat ke tidak. Tersenyap dia. Okey lah, kalau Cik Bob kata itu dengan muka yang marah, nah 18 muka surat saya kena sign. Saya pergi. Sampai ini belum sakit lagi ni, alhamdulillah. Jadi itu maksud saya. Sebab orang selalu berpegang pada keadaan terus. Doktor tu sendiri saja kadang-kadang. Doktor tu sendiri, kepercayaan kita pada doktor, kepercayaan kita pada ubat. Mengikut kata guru saya yang pertama, Ustaz Zahid Ros. Pernah panggil datang masjid ni Ustaz Zahid Ros? Pernah? Masjid ni belum? Kalau nak kutip Derma Jihad, panggil lah dia. Sekali kolek 8,000 dia. Dia kata pada dalam perbualan kita, dia kata kepercayaan pada doktor secara terus begitu sebenarnya menggegarkan akidah kita dan boleh menjatuhkan akidah kita. Padahal benda ringan aja, benda percaya dengan doktor, dengan ubat aja. Hari-hari kita doktor cakap kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni supaya tak mati, kita percaya dengan doktor. Boleh menggugurkan akidah, kata dia, bila percaya secara macam tu. Jadi banyak benda hari ni kita sudah terlupa. Baik doktor, baik ubat, baik TV, baik hiburan, semua kita ingat sampai di situ aja tanpa kita memikirkan bahawa Allah lah di atas segala-galanya. Jadi hari ini hiburan pada saya yang paling best ialah Allah. Allah tu satu hiburan pada saya. Saya boleh tertidur dengan zikir pada Allah. Saya boleh berpeluh dengan berzikir pada Allah. Saya boleh rasa gembira dengan berzikir pada Allah. Saya boleh mengalirkan air mata dengan berzikir pada Allah. Itu hiburan saya sekarang. Kadang-kadang kita mungkin tak dapat benda tu sebab kita tidak masuk dalam suasana tu. Kita tak mencari benda tu. Kita buat rutin kita je. Malam ni aku kena tidur awal sebab besok aku kena bangun pagi. Aku kena tidur satu hari mesti 6 jam. Doktor kata kalau lewat pada 6 jam darah aku naik. Semua kehidupan adalah kehendak kita. Kita lupa kehendak Allah. Takkan Tuhan tak terlalu kedekut nak beri kita hiburan sebenarnya. Cuma sampai ini hari dia orang sendiri tengah mencari, masih mencari. Sorry, saya berbual dengan Dr. Zul mengenai bidang kesenian. Dia sendiri tengah mencari apakah bentuk hiburan yang sesuai untuk orang Islam. Belum sure lagi sebenarnya. Jadi sekarang sebagai satu cara untuk kita mencari kebenaran, kita lepaskan dulu hiburan-hiburan yang ada dengan membuang benda-benda yang haramnya dulu. Confirm liriknya adalah banyak perkara-perkara yang haram. Tuan-tuan pernah dengar lagu andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Kafir tuan-tuan lirik itu. Jatuh akidah. Dia terbit daripada barat nak kiamat, dia duduk bercinta lagi. Ada pernah jumpa ke orang? Tak tahu dah, saya tak pernah jumpa lah kitab matahari dah merah terbit nak kiamat, dia I love you, darling, I love you, dia tak ada. Semua orang dah tak peduli kan masa tu. Terang-terang lirik tu menggugurkan akidah. Main-main ke? Penulis lirik bangga.
Jadi kita kena cari lagu-lagu berdasarkan lirik-lirik yang memberikan kesan, membina jiwa kita, membina keislaman kita. Dan yang paling penting, orang yang buat tu mesti benar. Orang yang buat tu, orang yang nak menyanyikan satu demi satu, ku atur langkahku, meskipun perlahan tapi tegas. Saat demi saat, masa hampir tamat, masih banyak yang belum berlaku. Itu lagu perjuangan. Tapi orang yang menulisnya mesti ada perjuangan, dan dia mesti benar dalam perjuangan. Dan perjuangan itu mesti perjuangan yang benar, bukan retorik untuk duit, tuan-tuan. Baru hiburan itu jadi halal. Halal daripada sumbernya, bermanfaat sumbernya, dan kita punya menikmati hiburan dengan kebenaran dalam fikrah kita. Itu hiburan yang kita cari. Kita tak pernah fikir tentang benda ni semua. Kita tahu terlompat-lompat aja. Kita tahu tergedik-gedik aja. Kita tahu tempo kan tak betul je. Kalau tengok Akademi Fantasia tu, temponya begini-begini, dia tahu itu aja. Dia cakap lirik awak tadi mungkin melarikan akidah awak mungkin jadi munafik ke apa. Bila kita cakap sikit kan, dulu saya pernah jadi juri Akademi Fantasia, saya cakap munafik, oi 7 minggu 8 minggu keluar surat khabar. Dia bantai saya. Dia kata Bob tengah orang munafik gini. Dia patut kalau kita cakap hipokrit. Tak apa pula. Pada hipokrit dan munafik itu benda yang sama. Bodoh punya wartawan. Macam-macam dia orang. Dia orang tidak faham istilah tu semua. Istilahnya selalu dia orang Melayu lah orang yang paling tak suka dengan istilah yang tak sedap disebut. Kau datang mana? Berak. Tak baik cakap berak. Apa cakap? Buang air besar. La ilaha illallah. Ada saiz pula air tu. Orang Melayu punya perangai. Jadi hiburan ni adalah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan menggalakkan pada benda tu, menyokong pada kesalahan-kesalahan yang sedang dilakukan dan tidak tahu, sedangkan tuan-tuan tak usah kata lagu kan, hadis tu pun kalau putus sanadnya pun dah jadi hadis maudhu'. Jadi lagu ni kalau orang tulis kita main dengar, sebab tu lah mana kita ada tahu, ada tak kita tahu kemungkinan ada drama-drama yang ada unsur ayah pin dalam tu, kita tahu tak? Kita tahu tak ada production yang ada Ustaz Zul kat belakang. Kita tahu Ustaz Zul. Antum semua ingat? Antum kenal Ustaz Zul? Tahu polis cari K Rogol Agama Sesat tu. Bersama dia anak Ayah Pin. Yang kita dengar cerita Ayah Pin Pak Ayah Pin saja. Bila saya masuk ke dalam tu, pergi tanya dengan bekas-bekas student Ayah Pin, rupanya Ayah Pin ni dia ada 4 orang lagi. So, ada 4 peringkat. Ayah Pin ni peringkat ketiga, dia ada peringkat atas lagi. Jangan main-main. Peringkat yang atas tu peringkat aulia. Peringkat yang bawah tu dia ada peringkat apa, dia panggil Ayah Pin ni duduk peringkat pendekar. Dia ada 4 peringkat. Kerajaan sendiri pun tak tahu, sebab dia orang tak kisah sangat tentang agama ni. Biar sesat, janji langsat jalan boleh jual. Perniagaan dulu nombor 1. Ini Malaysia. Kalau saya buat lagu dulu, cari satu lagu saya tulis Adam Hawa untuk Ramli Sarip. Jabatan Agama Islam ban lagi akidah, kata dia. Saya tulis betul-betul cerita Adam dan Hawa yang diambil daripada rusuknya jadikan Hawa. Semua saya ikut. Yalah, saya pun bukan khatam URTV tu. Tapi kalau setakat kitab sekolah saya tu, saya khatam lah juga tentang akidah tu, ada jaga sikit. Kena bantai. Tapi bila yang tadi saya nyanyi tadi tu kan, apa yang tadi tu lah, apa tadi lagu lupa, Iwan dengan Malina tu, Allah, habis siap pocor-pocor lagi. Ada ke ahli jawatan kuasa masjid menganjurkan majlis pocor-pocor? Tak ada kan. Nah, jadi kita tahulah kat mana pocor-pocor tu berlaku. Dan dia orang sibuk buat pocor-pocor di dunia ni sebab dia tahu dia tak ada masa untuk pocor-pocor di neraka. Sebab tu dia buat di dunia. Kalau dia tahu dia masih boleh lebih berpocor-pocor lagi di syurga, dia tak pocor-pocor di dunia ni. Jadi banyak orang ni, terutama orang-orang yang menjaga benda tu, dia tak berfungsi lagi. Dia lebih berfungsi untuk menjaga surat khabar, ceramah, apa semua ni semua. Kadang-kadang saya, tuan-tuan dan puan, masuk ke surau itu hari di Ulu Kelang, Mustaqim apa nama. Dia tanya permit
Ada permit tak? Saya tak pernah pergi driving test nak masuk surau ni, kata. Takkan masuk surau pakai permit. Kalau kata kereta ada lesen. Sebab saya tahu dalam surau mengikut kebiasaannya tak boleh bercakap benda-benda yang buruk. Bercakap benda-benda kebaikan tak payah pakai permit. Takkan nak cakap benda baik pun nak pakai permit. Tapi kalau dalam tulisan lagu yang salah semua, tak pernah ada orang persoalkan. Tak pernah ada orang persoalkan. Ada orang waktu lagu tu, penawar rindu padamu seorang, mengapa selalu semangatku di kau puja. Semangatku di kau puja, tuan-tuan. Tak kurafat gitu. Puja semangat. Kita bukan main berdendang. Tak faham. Seronok. Berapa ramai hari ni saya nak kena cari orang kepada masyarakat ni, saya nak clear-clearkan ni semua. Kalau ahli lirik saya yang membuat dia orang lari akidah. Berapa ramai yang research nak berjalan kepada masyarakat rambut dia panjang, nak minta maaf ni semua ni, aku buat korang semua jadi rockers. Ini sekarang masalah-masalah saya hari ni, masalah saya paling besar. Kalau aku mati, kalau dia orang main lagi drama aku ni, siapa nak mintakan ampun untuk aku? Ni bukan cakap main-main. Memang saya jenis macam ni, tapi saya fikir itulah realiti dia. Tiap-tiap kali saya tengok drama P. Ramlee, ya Allah, kesiannya P. Ramlee. Anak-anak yang ada semua dah mati. Anak sendiri pun berapa orang je ada, kebanyakan ada anak angkat. Siapa yang nak doakan maghfirah untuk dia tu? Saya hari ni tiap-tiap hari kerja saya minta ampun, minta ampun, minta ampun kepada hiburan-hiburan yang melalaikan orang, yang membawa orang sesat dalam satu masa atau sepanjang masa. Tapi kalau saya dah tak ada nanti, tuan-tuan, saya terfikir kalau lah aku kaya, aku beli semua filem aku tu, aku buang, aku bakar. Kalau tidak nanti sedang aja member tulis dalam Facebook, jangan bimbang sebab orang bawa dah mati tak ada dosa. Ustaz mana tak tahu lah dia ni. Dia tak tahu, dia tak, agaknya dia tak pernah masuk multi level marketing, dia panggil. Yang ni punya dosa ni multi level marketing lah ni. Berjalan, ya Allah, saya takut dengan benda tu. Sebab itulah hari ni bila saya jumpa dengan orang, kadang-kadang di mana-mana saya tak boleh nak elak lah pasal sejarah dah berlaku. Kita hari ni memperkenalkan saudara Bob Lokman yang dulunya merupakan raja lawak, penulis lirik, pelakon. Jadi kita Allah, ya Allah, tiap-tiap kali sebut malu ni, kecil jantung kita pasal sebutan tu, seolah-olah pasal dia orang tengok benda tu adatnya adalah kebanggaan dalam hidup, populariti. Dan anak itu tinggal ke semua baju-baju semua, nak keluar dari populariti, nak cari ma'rifatullah. Allah letak juga popular lagi. Jadi anda tak boleh tolak, ini kehendak Allah. Anda fikir ini mungkin ujian yang lain. Ujian kaya Tuhan dah bagi, ujian miskin Tuhan dah bagi, ujian anak Tuhan dah bagi, ujian isteri Tuhan dah bagi. Ini ujian populariti dengan bercakap perkara benar. Tak semestinya saya masuk surga lagi walau cakap perkara benar. Orangnya banyak bercakap, paling banyak berdosa. Tapi kerana Tuhan arahkan, kau kena bercakap, kau kena berjuang. Macam mana saya nak cari jalan perjuangan yang boleh menutup dosa-dosa saya yang lepas tanpa menambah dosa-dosa baru dalam setiap baik perkataan yang saya pertuturkan untuk melakukan satu perjuangan Islam. Ini problem saya sekarang. Jadi kadang-kadang datang satu tempat tak terkeluar di mulut pun ada. Datang satu golongan lagi, makilah, bodohlah kau tinggalkan 30-40 ribu sebulan, kau bangang nanti anak kau nak makan apa. Geram dengan jiwa dahulu. Itu adalah jiwa iblis yang memerlukan saya membuat pembalasan dengan tenaga. Itu saya punya fitrah saya dulu. Tapi tiba-tiba Tuhan nak bagi tahu je semua. Jumpa satu ustaz kat Penang, buka kitab pendahuluan, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, Al-Araf 199. Maafkanlah mereka, kata dia, ajaklah ke arah kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Kita pun pendahuluan baru tu, tafsir Fatihah tebal ni, tafsir Fatihah Ustaz Ana bagi kat Ana, baru pendahuluan tu dah jumpa dah, Tuhan dah bagi. Sejuk hati tuan-tuan, sejuk hati. Ini yang kita kata, bila saya duduk di jalan yang benar, saya berjuang untuk perkara yang benar. Bukan kata ada satu wartawan itu hari
macam mana Bob boleh berubah? Tanya saya, macam mana Bob boleh berubah? Kita pun tak tahulah, mungkin hidayat daripada Allah kot. Kita jawab dengan bodohnya lah, mungkin hidayat daripada Allah kot. Oh, jadi Allah datang bagi Bob hidayat. Jadi saya juga, saya nak terkeluar daripada mulut saya, engkau ni nak terkeluar. Boleh dia kata jadi Allah datang bagi Cik Bob hidayat? Punya buta hurufnya dia. Saya tak sampai hati dah, tapi geram betul bila dia cakap. Saya sekarang pantang kalau orang cakap mengenai Allah, walaupun dia tak ada ilmu, tapi saya cepat marah tentang benda tu. Saya cepat marah. Dia boleh cakap dengan saya macam tu, tapi nasib baik khuzil afwa tu tadi, benda tu masuk dalam jiwa. Khuzil afwa, maafkan. Wa amur bil urfi, cakap Dedek. Lain kali kau nak tanya, kena belajar dulu tanya. Sempat pula nasihatkan dia. Wa'arid anil jahilin. Assalamualaikum dek, abang cabut, tinggal berpaling daripada orang jahil. Itulah saya buat sekarang. Jadi kita gini tuan-tuan, kita juga, kita nak berjuang, kita pakailah ayat tu. Pertama kita pakai ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Untuk orang yang mula-mula sekali nak berjuang. Nabi pada masa itu pun baru sikit, belum dapat ilmu lagi daripada Jibril. Ayat kedua tu turun, wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan berikan amaran. Tuhan engkau hendaklah engkau besarkan. Itu yang saya ambil sekarang. Walaupun saya tak ada ilmu, ini yang saya nak buat. Jadi hiburan saya sekarang, inilah dia. Wa rabbaka fakabbir. Tuhan inilah yang akan saya besarkan. Maka hari ini, kalau saya dapat formula tentang kebenaran ini yang boleh dijadikan hiburan, campur dengan kesedaran, saya akan buat untuk membalas balik segala kejahatan-kejahatan yang saya buat. Jadi kalau hari ini, kalau ada apa-apa masalah mengenai agama, kita perlukan pendapat ramai, kita perlukan gerak kerja ramai untuk menyatakan syiar kita kepada Islam. Kau tanya kawan, man kat mana kat rumah? Cakap dengan dia, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, bangun dan beri keamaran. Kita kena bangun dan beri keamaran. Masa tu Nabi belum ada ilmu lagi, bergeletar Nabi masa tu. Sebab tu dia kata, wahai orang yang berselimut. Kalau kita nak umpamakan kadang-kadang sekarang ni, kita ni orang yang tertutup kepala otak. Boleh katakan berselimut, bangun dan beri keamaran. Bukan saya seorang baca ayat tu, surah Al-Mudassir. Semua kita baca. Jadi jangan mengharapkan pada satu orang untuk menyelesaikan masalah hiburan. Kalau saya membuat satu kebenaran untuk memperjuangkan hiburan dan memberikan sedaran, tuan-tuan juga harus berfikir ke arah tu. Jangan tuan-tuan memperbandingkan, alah tak sedap lah kalau nak compare dengan Isabella, tak sedaplah kalau nak compare dengan pada syurga di wajahmu, tak sedaplah kalau nak compare dengan pada rendang yang tak berbuah. Sebab apa yang sebab itu semua semata-mata komersial dan saya makan saja. Cuba kita jadikan tazkirah waktu subuh itu satu hiburan. Saya rasa nikmat tu. Saya sangat suka bila datang tazkirah waktu subuh dalam hujan yang lebat. Saya cukup syok. Apa lagi kalau ustaz tu bercerita tentang mati. Ya Allah, sayu mengalir keluar air mata saya. Keluar air mata saya. Kerana Allah semua. Kita cari hiburan macam tu sekarang. Kita penuhkan masjid. Kalau setiap masjid penuh di waktu subuh, itulah tanda kemenangan Islam. Kita mesti menang, tuan-tuan. Kalau kita tak menang di dunia, kita akan menang di akhirat nanti. Menang kalah bukan persoalan kita, menang kalah urusan Tuhan. Yang penting kita menangkan Tuhan dulu. Kalau kita tidak menangkan Tuhan dalam setiap urusan harian kita, Allah tak akan beri kemenangan walau seinci pun pada kita. Itu yang kita kena ingat. Kita sibuk dengan urusan dunia kita, kita sibuk dengan makan minum kita, kita sibuk cari makan, kita sibuk bayar rumah, kita sibuk bayar kereta. Kita tak sibuk Allah menjadikan kita berapa juta tahun sebelum kita dilahirkan, dan kita tak pernah sibuk berapa juta tahun selepas kita masuk dalam kubur untuk kita masuk ke syurga. Kita tak pernah kira. Kita kira yang 60 tahun, 70 tahun tu je kita hidup, yang tu kita kira. Sebab itulah hiburan menjadi benda besar sangat dalam hidup kita. Ada ke pesta tari menari daripada Masya?
Ada pesta tari menari dalam neraka? Tak ada. Syurga. Tapi nak masuk tu pun dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Satu nikmat Allah, tarik nafas pun kita tak terbalas dah. Kalau kita tarik tak terkeluar, terberhenti kat situ mati, tak sempat dah kita. Jadi tuan-tuan, jadikan kebenaran, jadikan Islam adalah hiburan. Jadikan sembahyang berjemaah ramai-ramai pagi tu satu hiburan. Jemaah subuh tu satu hiburan. Lepas subuh kat luar kita duduk minum roti canai, berbual tentang Islam, satu hiburan. Datang ke maghrib macam ni, bercerita tentang kebaikan, kesedaran, mencari kesedaranlah hidup, satu hiburan. Ini hiburan kita. Ini penghibur kita yang berilmu. Kita kena bawa, collect, popularkan ustaz-ustaz ni pula. Saya, guru-guru saya 35-37 tahun, ada 5 orang di belakang saya. Dia oranglah penghibur saya. Dia oranglah yang berikan saya ilmu. Dia orang yang membawa saya ke arah jalan takwa. Tapi saya anggap itu semua hiburan. Mana mungkin tuan-tuan tiba-tiba saya tinggalkan panggung wayang, saya tinggalkan music rock, saya tak buka lagi iTunes saya tak buka lagi laptop saya, dan saya tak buka saya punya apa dia panggil kecil tu, cocok tu, USB saya tak tengok TV, saya tak tengok dah. Bagaimana saya menggantikan hiburanlah hidup saya? Inilah tuan-tuan, ilmu itulah hiburan saya. Cerita pasal kubur lah hiburan saya. Cerita pasal padang mahsyar lah hiburan saya. Cerita pasal syurga lah hiburan saya. Cerita pasal neraka lah hiburan saya sekarang. Itulah hiburan sebenarnya tuan-tuan. Itu hiburan yang sebenarnya kita patut cari. Jangan lagi kita jumpa artis bila nak keluar album baru. Kita selalu tanya, ni bila nak keluar album baru bang? Dah lah kita tak beli bila dia keluar. Kita menggalak pula suruh dia buat. Dia pun, ramai peminat aku lagi ni, ramai peminat aku. Naik angin dia buat. Takkan menambahkan lagi dosa dia. Nanti jumpa dia MB, bila nak taubat mi? Jumpa Wi sudah tu, baliklah ke pangkal jalan. Cuba cakap benda-benda macam tu. Masyarakat ni nak kena provoke sikit. Cuba kalau kita tengok perempuan pakai seluar pendek, kata, ya Allah, kau ni apa pasal macam badak kena makan buaya peha kau ni? Dia berasa malu. Ini pasal kita tengok Fiwit cantik, maka dia lagi nak buka. Masyarakat kita bantai dia. Kita tengok lelaki kalau jogging pakai seluar pendek, ya Allah, engkau ni apa hal? Kau ingat cantik dengan kepala lutut kau tu? Kutuk kat situ juga. Baru dia ada rasa malu. Main badminton dengan style seluar kecil je, kan? Di bawah seluar lagi besar pada shuttlecock tu. Ketuk dia, kenapa kau tahu shuttlecock lah seluar tu? Kutuk. Biar dia rasa malu, biar dia tak buat. Ni kita tengok, ni fashion tu lah Yahudi, hiburan tu lah Yahudi. Kerana kita tak ambil kebenaran dalam hidup kita, maka fashion dan hiburan jadi satu benda yang melalaikan dan menjatuhkan, menggoncang akidah kita. Naik angin dah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Membawa Luqman Hakim. Tuan-tuan sekalian, soalan yang hadir ke handset saya banyak. Kita kena buat pilihan. Masa telah pun berlalu sejam 15 minit. Saya pilih dalam 2 soalan untuk dijawab oleh saudara Bok Luqman. Tuan-tuan sekalian, apakah usaha yang dibuat oleh Bok Luqman untuk menarik artis-artis untuk kembali berada di jalan hidayah? Soalan pertama pilihan, apakah usaha yang buat untuk menarik artis-artis berada di jalan hidayah? Yang kedua, bagaimanakah untuk mengubah anak-anak supaya mereka ni balik kepada cara hidup Islam, daripada mood happening, daripada sonok-sonok kepada cara hidup Islam? 2 soalan lah. InsyaAllah ada sekitar 10 minit. Sila. Sebenarnya bukan saya buat apa-apa pun untuk menarik artis. Saya buat untuk semua orang. Pertama sekali saya buat untuk anak saya balik ke pangkal jalan. Artis-artis bila dia jumpa saya tunggu kesempatan aja. Saya tunggu kesempatan sebab dia orang terlalu sibuk. Macam semalam tiba-tiba ada satu persatuan penyanyi-penyanyi, dia nak buat satu majlis untuk penyampaian cek. Saya cakap dengan dia nak panggil saya jadi pengacara. Saya kata saya tak boleh jadi pengacara, tapi kalau nak saya datang, saya boleh datang satu majlis lain, semua ada. Saya akan datang dengan insya-Allah dengan Tok Guru Ni Aziz ke apa,
kita nak bercerita kalau negara ni menjadi negara Islam, bagaimana nasib tuan-tuan sebagai penyanyi. Dia orang semua kata, itu satu benda yang bagus tu. Saya tanya dia orang, pernahkah kau terfikir bahawa satu hari total Malaysia di bawah pemerintahan Islam? Kau pernah terfikir tak? Ya tak, ya aku tak nak fikir. Dia tak pernah fikir tau. Katakan kalau kita semua menang Islam, kau ingat Ning Baizura nak menyanyi macam mana? Takkan Ning Baizura nak pakai seluar ketat? Kau fikir macam. Tapi kau ingat dah tak boleh nyanyi lagi ke? Dia cakap, ya abang kena buat abang satu, kita buat majlis tu abang. Sekarang dalam proses itulah nak menggoda dia orang untuk buat tu majlis makan malam ke apa. Masjid payah sikit nak ajak dia orang, kita buat tempat lain lah, kat hotel ke apa dulu. Lepas tu dah makan-makan, saya bawa Tugu Ni Aziz, Tugu boleh cerita, okey, katalah Malaysia ini diperintah oleh Islam sepenuhnya. Ni Baizura pun boleh nyanyi, Amy pun boleh nyanyi, tapi tu orang mahir akan bagi tahu macam mana. Yang saya tadi adalah kehendak saya. Yang ni mungkin pasal masyarakat ni perlukan orang kata sama rata, semua orang dapat kan, equal. Yang saya cakap yang tadi tentang hiburan adalah pendapat saya. Jadi ini bentuk dalam sebuah negara, orang tu macam ni orang. Tapi saya pernah tanya dengan orang yang berpengetahuan, dia kata boleh diaturkan bahawa artis tak perlu bimbang, dia tak boleh cari makan kalau negara ni jadi negara Islam. Dia tak, cuma caranya ubah sikit. Itu saja. Jadi bukan sekadar pada artis ya sekarang, mana-mana budak pun saya pergi, burger ke, rempit ke, semua saya pergi. Hari itu di Pasir Putih saya pergi tempat budak rempit. Saya kata rempit ni bukan benda tak bagus, cuma kalau buat salah tempat dia jadi tak bagus. Dia boleh angkat motor, dia boleh berdiri atas lampu signal tu, lampu signal dua belakang, dia berdiri. Saya cakap kalau zaman dulu, zaman Nabi, ada anak muda boleh naik kuda berdiri macam tu, dia antara orang yang hebat. Masalahnya kita hari ni tak ada kuda, dia orang ada motor, dia bawa motor. Jadi kalau satu hari datang satu keperluan dalam hidup kita, kita perlu orang macam ni. Dia nak hantar berita cepat ni pada Ustaz Ridwan, dia duduk kat Gombak ni, kena pakai mak rempit yang expert, boleh lembut yang tu. Ada keperluan dia. Jadi anak-anak muda ni kadang-kadang dia nak buat apa yang dia buat tu sebenarnya benda betul, tapi tak pernah kita bagi platform pada dia. Nabi kata mesti berenang bagus, memanah bagus, menunggang bagus. Mak rempit tu adalah antara penunggang yang bagus, tapi kita tak jaga dia elok-elok. Kita galakkan dia merempit, kita galakkan dia buat racing haram, maka dia jadi macam tu. Dia bukan galak tu bukan apa sebenarnya, galak kena ada peluang. Banyak jalan-jalan besar yang tak ada orang, maka dia pun race. Cuba kalau jalan tu jalan kampung zaman dulu, dia orang takkan race-nya. Gila dia nak race, melompat masuk lubang langgar pokok getah, dia takkan buatnya. Dia tengok highway besar, tak ada orang lah, race. Pasal negara kita adalah adat. Kita nak tunjukkan kita agama Islam kita besar, kita kena buat masjid besar. Sembahyang Jumaat tak penuh pun. Yang kedua tadi apa Ustaz? Tarik anak-anak yang tarik anak-anak ni yang muda sangat macam kat atas tu susah lah. Daripada tadi kita duduk kat sini pun dia buat tak tahu je. Tapi yang dah okey tu, saya rasa pertama sekali perlu sokongan semua orang. Kalau kita tak dapat betulkan dasar tu, kita perlukan seluruh masyarakat untuk mengadakan program-program aktiviti yang menarik minat mereka. Tapi apa pun kita kena start dengan nawaitu, semuanya kerana Allah. InsyaAllah ending dia akan pergi kepada jalan yang betul. Baik melukis, baik memancing, baik lumba basikal, baik apa, tapi kita ingat seolah-olah macam kita belajar di sekolah hari ini, sistem pendidikan kita, dia cakap tentang ilmu alam, dia cakap tentang sejarah. Tapi ada pernah tak cikgu cakap, okey, tanah bila malam angin akan bertiup daripada laut ke daratan. Ini geografi. Bila siang angin akan bertiup daripada laut ke daratan. Bila malam angin akan bertiup daripada daratan ke laut. Cikgu pun tanya, kenapa? Anak murid tanya, kenapa cikgu? Kerana bumi mengalami pemusingan dan kan? Kita kena tambahkan sikit. Dia tanya kerana apa? Ini adalah kerana kuasa Allah yang memusingkan bumi ini. Itu pentingnya. Ada pernah orang belajar ilmu alam, cikgu ilmu alam mengajar macam tu? Tak pernah jumpa. Ada pernah cikgu menyebut dengan kuasa Allah pada tahun 1511 maka jatuhlah negeri Melaka di tangan Portugis? Ada cikgu pernah sebut, cikgu sejarah? Tak pernah. Sebab tu kita jadi kafir sekafir-kafirnya dalam ilmu dunia. Pada ilmu dunia itu juga ilmu Allah, tapi kita tidak memanfaatkannya kepada jalan Allah tanpa kita mengetahui bahawa setiap ilmu itu datangnya daripada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua orang baca, semua orang faham, semua orang dengar,
Tapi kita tahu Maha Suci Engkau, tidaklah kami berilmu tanpa Engkau mengajarkan kami. Hari ini kita tengok satu lagi perkara yang merosakkan kita ialah slogan. Siapa tengok slogan Petronas yang terbaru? Saya pergi Petronas minggu lepas. Kekuatan kita sebenarnya terletak pada hati. Kekuatan kita sebenarnya terletak pada hati. Dalam diri manusia itu ada seketul daging. Kalau baik satu daging itu, baiklah seluruhnya. Kalau jahat satu itu, jahat seluruhnya. Itulah hati. Macam mana kekuatan sebenar kita terletak pada hati? Kekuatan sebenar kita terletak pada Allah. Habis cerita. Kita tak pernah letak Allah nombor satu. Sekarang ni kita tukar, nak apa pun Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Jangan berhenti di antara waktu sembahyang ke waktu sembahyang Allah. Kalau rukun Islam diletakkan di atas syahadah, rukun sembahyang, puasa, zakat, haji, ada sebab. Syahadah yang selalu kita kena ulang-ulang dan pertahankan. Sembahyang nombor 2 sebab kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Lepas tu puasa kerana kita puasa 30 hari sebulan. Lepas tu zakat kerana kita lakukan sekali dalam setahun. Dan haji sekali seumur hidup. Kita ikut peraturan tu. Tapi di antara benda-benda itu semua dan di antara waktu-waktu sembahyang, jangan berhenti mendahulukan Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya kepadanya. Allah, Allah, la ilaha illallah, apa saja Allah dalam hati kita. Jadi lepas tu kita nak buat apa, tuan-tuan, kita akan kuat. Kalau anda pakai komputer, ada Allah dalam jiwa anda. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bukan komputer, Allah di bawah segalanya, Allah di atas segalanya. Maka ilmu itu akan jadi ilmu Allah. Dan anda akan pandai dengan Allah punya kuasa. Dan kita akan sedar bahawa kita makhluk yang sangat kecil saja. Kecil sangat-sangat kalau Allah tak bagi apa-apa. Jadi jawapan kepada keseluruhannya paling senang ialah Allah. Kalau ada apa-apa soalan yang tak saya terjawab, jawapannya ialah Allah. Itu saja. Jadi bagi saya, kerana banyak bercakap ni, saya harap antum maafkan anak malam ni kalau ada apa-apa kesalahan. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan berjumpa. Bagi saya rasanya, saya rasa saya tak salah cakap. Tapi kalau siapa rasa tak bersalah, dialah paling banyak salah. Jadi maafkanlah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Bok Luqman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebenarnya saya merakamkan satu catatan Bok tentang nak didik anak-anak. Dalam satu memo dia, aku Isabella Datuk Kenali. Antara dia buat, tuan-tuan, bila nak berhijrah ialah anak-anak tuan dipastikan solat maghrib, dan selepas itu tuan-tuan sekalian ialah duduk membaca Al-Quran dan membaca buku fiqh, tuan sekalian. Dan alhamdulillah dan banyak perubahan. Anak-anak diajak rapat dengan Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Itulah muslimin dan muslimat, antara kesungguhan yang kita lihat. Beliau nak berhijrah sungguh-sungguh dan untuk menghabiskan sisa umur di medan dakwah, di jalan dakwah, tuan-tuan sekalian. Dan itu tekad yang kita kena ada, insya-Allah, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, wacana ataupun talk show ini insya-Allah di lain kesempatan kita bertemu kembali, dan saya merakamkan juga terima kasih kepada teman panel kita, saudara Bok Luqman, tuan-tuan sekalian, dan juga penganjur yang bertukar lumus bagi menjayakan wacana ini, dan juga tuan-tuan yang sudi menjadi pendengar yang baik pada malam ini. Kita tanggung majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu tuan-tuan, di luar sana saya lupa tentang majalah Revolusi Mesir dengan Hasan Al-Banna, Asyhad Mempelai Hasan Al-Banna ada di luar sana, tuan-tuan sekalian. Buku menunjang badan sekali dengan harga RM5. InsyaAllah tuan-tuan baca dan balik kongsi dengan anak-anak macam mana Hasan Al-Banna telah merubah dunia Islam. Dia mati awal umur 40, tuan-tuan sekalian. Dia lahir tahun 1906, ditembak syahid pada 12 Februari tahun 1949. Dan antaranya inilah orang yang memberikan satu inspirasi kepada Abang Bob untuk terus berjuang. Dan dia selalu sebut, kalau boleh Ustaz, mati syahid anda nak, dia kata, insya-Allah. Jadi tuan-tuan telah dekat luar sana RM5 dan juga buku menunjang badan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu a'lam.